أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita rafahkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini kita dapat lagi berkumpul dalam surau Raudhah ini. Alhamdulillah, kita berada di sebaik-baik tempat juga sebaik-baik hari di antara 10 awal Zulhijjah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan gandaan pahala pada 10 awal Zulhijjah ini, segala-segala kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan kita tidak mensia-siakan 10 hari yang terawal ini sebelum kita berhari raya Aidil Adha, iaitu jatuh pada 10 Julai ini, 10 Zulhijjah. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah dalam melakukan amal soleh, walaupun amalan yang sebesar zarah sekalipun dapat kita lakukan terus menerus dalam hidup kita, dengan kita mengambil manfaat dari hadis Nabi SAW, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabu ila Allah min hazil ayyam. Tiada dari hari-hari yang mana-mana amal kebajikan padanya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan 10 hari ini, awal Zulhijjah ini, ya, iaitu ayyamil ashar. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, jihad fi sabilillah pun tak dapat menandingi ke amal soleh pada 10 hari terawal Zulhijjah ni. Kenapa sahabat tanya tentang jihad? Kerana jihad ini adalah seafdal amalan, kemuncak amalan. Para sahabat berjihad di medan perang, itu dianggap kemuncak pada amalan. Sebab Nabi pernah sebut dalam satu hadis, apakah amalan yang paling afdal? Sahabat bertanya, al-jihad fi sabilillah. Nabi jawab, jihad di jalan Allah. Itu kemuncak amalan. Kita pun belum sampai ke tahap tu lagi. Orang yang sanggup mengorbankan jiwa raganya untuk agama Allah Ta'ala sudah tentulah amalan-amalan dia yang lain, alhamdulillah, dapat dia laksanakan dengan baik. Dan kemuncaknya adalah diserahkan nyawanya kepada Allah. Jadi sahabat tanya, kalau jihad di jalan Allah ni boleh challenge tak amalan pada 10 hari awal? Nabi kata, walal jihadu fi sabilillah, hatta jihad di jalan Allah pun tak dapat menandingi amal soleh pada 10 awal Zulhijjah yang kita sedang berada di dalamnya. Melainkan kata Nabi SAW, seorang lelaki yang pergi keluar berjihad dan dengan jiwa raganya dan hartanya, tetapi dia tidak kembali dengan harta dan jiwanya, iaitu dia mati syahid. Melainkan kalau mati syahid, tak boleh challenge lah. Mati syahid dia punya makam lagi tinggi. Jadi inilah kelebihan ayyamil ashar, 10 awal Zulhijjah.
buat apa-apa kebaikan pun, baca Quran, qiyamul lail, bersedekah, berpuasa sunat, menghadiri majlis ilmu, pun ini juga amalan-amalan kebajikan. Kita qasadkan untuk takarrub pada Allah, untuk dekatkan diri pada Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan kira sebagai satu amal saleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita menyambung kuliah hadis ringkasan Riyadhus Shalihin. Kita telah sampai pada bab yang ke berapa? Bab yang ke-4, bab solat. Sampai muka surat 50 berapa dah? Tajuk 51, kelebihan solat dan memeliharanya serta ancaman keras bagi orang yang meninggalkannya. Dah masuk ke belum? Saya ni ngajar ada 3 tempat kitab ni. Jadi lupa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ingat kan, tak tahu sampai mana. Tak ingat? 51. Itu dah termasuk tajuk tu. Oh, masa awal. Oh, baca Al-Quran kan? Saya tentulah tuan-tuan, solat ni adalah seutama-utama amalan. Itu antara yang masuk dalam rukun Islam, iaitu amalan yang pertama sekali. Solat 5 waktu. Antara rukun Islam, amalan yang pertama di sudut syariat ni adalah solat. Dan perkara yang pertama akan ditanya pada hari kiamat. Kemudian kita melangkah kaki ke hari akhirat nanti. Seperti mana disebut oleh Nabi SAW, Inna awalu ma yuhasabun nasa yawmal qiyamati as-salat. Perkara yang pertama akan ditanya seorang hamba itu bila melangkah kaki pada hari akhirat nanti adalah solatnya. Kalau sempurna, tuliskanlah sempurna. Kalau kurang, maka lihatlah kepada nafilahnya, iaitu sunnah, solat-solat sunatnya. Maka perbanyakkan solat-solat sunat di samping kita melakukan solat wajib 5 waktu, solat fardu. Tingkatkanlah kualiti solat kita daripada kita nak menegakkan rukun-rukun solat kepada mencapai kesempurnaan solat. Solat sempurna, iaitu dengan menegakkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Daripada kita mengikut tata cara solat Nabi SAW sehingga kita khusyuk dalam solat. Kejarlah khusyuk dalam solat. InsyaAllah kita akan rasa kemanisan dalam melakukan ibadat, kemanisan dalam melakukan amalan-amalan yang lain. Jadi kuncinya adalah solat. Ya, tuan-tuan, kuncinya adalah solat. Peliharalah luar dan dalam. Luarannya mengikut tata cara sunnah Nabi SAW, dengan kaifiatnya, dengan bacaannya, tidak gopoh, ya, dan menjaga makhrajnya, menjaga thama'ninahnya. Juga kita menjaga dalaman, pemusatan fikiran kita dalam solat. Perlu kita pertingkatkan, ya. Kerana Allah sendiri sebut wa aqimis salata li zikri. Allah suruh banyak ingat Dia dalam hidup. Tapi kalau solat 100% ini ingat aku. Dirikan solat semata-mata untuk ingat aku. Dia bagi kita dunia, kesenangan dunia, memang patut kita kena ingat dia sentiasa. Pun kita tak ingat dia sentiasa, tak apalah, memang manusia ni lemah. Tapi kalau solat yang kita buat tu, ya, semata-mata untuk siapa? Tuhan. Bila untuk Tuhan, tadi takbiratul ihram,
sepatutnya kita ingat kebesaran Allah sehingga pada salam. Kadang-kadang kita ni orang Melayu ni ambil berat dia selalu fiqah, bagus. Takut disebut sah ataupun batalnya solat. Takut kalau ada najis, kan, takut tak sah. Tapi ramai di kalangan kita yang tak titik beratkan masalah dalaman, khusyuk ke tak khusyuk. Itu pun kita kena ambil kira. Kerana Allah Ta'ala akan menerima satu amal itu dengan menepati dua ciri, iaitu shawab, iaitu ikhlas dan shawab. Ikhlas dalaman, shawab mengikut tata cara sunnah Nabi SAW. Itu yang disebut dalam surah Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Tuhan yang menciptakan kematian dan kehidupan semata-mata untuk menguji siapa di kalangan kamu yang terbaik amalannya. Terbaik amalannya ditanya kepada Ibnu Abbas, apa maksud terbaik amalan? Al-ikhlas wasal, ikhlas dalaman. Kita buat semua kerana Allah, untuk capai khusyuk, untuk capai kemanisan ibadat, tunjukkan rasa syukur. Yang kedua adalah kita tak boleh buat solat ikut cara kita, kena ikut cara Rasul, cara Nabi, ikut disiplin dalam solat. Sebab itu kita bertanggungjawab untuk menuntut ilmu, untuk tahu macam mana ciri-ciri solat Nabi SAW. Bukannya ilmu yang kita pelajari ni, solat ni adalah ikut-ikutan saja. Boleh jadi ikut-ikutan. Kalau ikut ulama tak apalah. Tapi kalau ikut orang-orang yang mungkin dia melakukan kesalahan-kesalahan, kita pun ikut. Jadi kita solat atas dasar ikut-ikutan, tidak atas dasar ilmu. Kalau ikut ulama kena mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi kita dah baca kan ayat-ayat Quran tentang kepentingan ni. Surah Al-Ankabut ayat 45, iaitu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu dia falsafah ni. Salat ni adalah untuk mencegah diri kita daripada melakukan perkara keji dan munkar. Ya, itu tujuannya. Kalau sembahyang tapi masih buat maksiat, sembahyang kita ada masalah. Bukan sebab sembahyang tu masalah, bukan sebab Allah Ta'ala bercakap keliru, tidak. Wal'ayazubillah. Allah Ta'ala ni maha suci, Allah daripada cakap satu perkara yang keliru, tetapi kita yang bermasalah. Mungkin salat kita tak sempurna, ya. Sebab itu kita masih lagi melakukan kesalahan-kesalahan dan tak rasa bersalah. Dan Allah juga memerintahkan wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Falsafah salat ialah bukan sahaja kita jaga hubungan dengan Allah. Falsafah salat adalah menjadikan diri kita baik sehingga kita menjaga hubungan dengan manusia. Itu dia kata kena bayar zakat. Jangan lupa datang sembahyang, tengok-tengok orang sebelah kita, mana tahu ada yang susah, bantu. Tujuannya solat berjamaah. Allah Ta'ala sebut dengan ayat yang lain, innama ya'muru masajid Allah. Hanya saja orang-orang yang mengimarahkan rumah-rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan membayar zakat. Tengok Allah kata orang yang mengimarahkan rumah Allah mesti kena tengok orang susah, mesti kena bantu orang. Bukan datang sembahyang pergi balik, tapi jiwa kosong, tak ada fikir nak bantu manusia, tak ada fikir nak
mengeratkan hubungan sama manusia. Ya. Jadi itu falsafah solat. Jangan kita ingat solat tu nak lepaskan kita ke akhirat saja, tapi solat adalah untuk kita tengok orang-orang yang lain yang memerlukan. Ya? Ada makna tu, tujuan falsafah kena berjamaah. Ya? Kemudian kita pindah pada muka 52, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, meriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa iza fa'alu dzalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan solat serta menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripada saya, melainkan ketentuan Islam, dan hisab mereka terserah kepada Allah SWT. Ya, hadis ini menceritakan tentang kepentingan menegakkan syariat, iaitu antaranya mendirikan solat. Kerana apa bukti kita Islam? Kita menegakkan syariat agama Islam. Kita ni Islam bukan hanya mengucapkan 2 kalimah syahadah. Kesempurnaan Islam itu sendiri dibuktikan dengan mendirikan syariat dengan amal-amal soleh. Betul, kalau orang yang baru mengucap kemudian dia mati, dia sempurnalah Islam dia. Tapi kalau dia tak mati, dia tak amal soleh, dia tak tegakkan syariat. Ada masa tegak syariat, tak tegakkan syariat, ataupun dia tidak menuntut ilmu syariat, maka dia telah mensia-siakan agamanya. Kerana Islam itu tegak dengan 3 tonggak: akidah, syariat dan akhlak. Jadi ada ajaran-ajaran yang menyeleweng, yang tidak menerima syariat, hanya berakidah saja. Ini tak sempurna, tuan-tuan. Jangan kita mengikut ajaran-ajaran yang nampak mudah, tapi sebenarnya ia adalah jalan mudah yang menyeleweng dan sesat. Di mana kita tengok ajaran-ajaran yang berada sekarang ni di media sosial pun popular. Seperti mana kalau kita tengok apa ajaran apa lepat kan, bagi dia dah sampai peringkat yang makam tinggi, maka semayang tu tak perlulah. Itu pun bahaya, tuan-tuan. Jadi bukti kita terpelihara agama kita ni, terpelihara agama kita ni bila kita mendirikan sembahyang. Nabi kata kalau kita mendirikan sembahyang, maka kita pelihara darah kita. Maksudnya kita menjadi orang Islam yang sempurna. Sebab orang Islam ni, dia kalau dia dicederakan, dia dibela darahnya, dijamin darahnya, maka dikenakan hukum qisas. Ataupun dia dibunuh, maka dikenakan hukum qisas bagi pembunuh ni. Itu maksud terpelihara darahnya. Maknanya tidak sewenang-wenangnya orang boleh menumpahkan darah orang Islam, kerana nilai ini adalah lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Ya? Dan dalam hadis ini bukanlah maksudnya Nabi SAW itu,
Perkataan uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, bukanlah maksudnya memaksa orang peluk Islam, tidak. Bahkan tak ada paksaan dalam agama Islam ni. Tapi maksud uqatilan nas adalah bersungguh-sungguh. Nabi ini diutuskan untuk menyampaikan risalah dakwah. Perkataan qatl dalam bahasa Arab bukan sahaja maksud bunuh, dia juga membawa maksud al-juhd, jihad. Al-juhd dari sudut bahasa adalah bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh berdakwah. Kita sungguh-sungguh untuk ilmu ini, jihad untuk ilmu, sungguh-sungguh untuk menyampaikan risalah dakwah, sehingga orang dapat bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kemudian bila mereka terima, maka disampaikan tentang perintah solat. So secara beransur-ansur lah, bukannya sekaligus. So metod dakwah Nabi SAW, yang penting akidah dulu. Bila akidah, mereka dah kenal Allah, kemudian datang perintah solat, suruh solat. Bila akidah dah boleh terima, iman dah ada dalam diri, dia mudah untuk menerima syariat. Ya. Kemudian hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Muaz radhiyallahu anhu, beliau berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman faqala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila syahadah an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u li zalik fa'alimhum anna Allah yaqtarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Baginda Rasulullah SAW telah memutuskan saya ke Yaman, kata Mu'adz. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya kamu akan datang kepada kaum daripada kalangan ahli kitab, maka serulah mereka kepada penyaksian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bahawa saya adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati perkara itu, maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan ke atas mereka solat 5 waktu sehari semalam. Tengok ni dalil mana ada akidah sampai kepada peringkat marifat, sampai peringkat yang paling tinggi, kemudian tinggalkan solat. Tak ada, mesti kena solat. Ya. Jadi Nabi ajar Muaz, kamu sampai di satu tempat Yaman, kamu jangan tengok orang Islam saja, nanti nampak orang ahli kitab. Orang ni kamu kena dakwah, sebab dia dekat dengan kita. Dia agama samawi, agama yang datang dari langit. Mereka terima kitab Taurat, kitab Injil. Jadi dia senang sikit nak dakwah ni sepatutnya. Dia bersumber yang sama. Jadi mesti kena sampaikan dia tentang syahadah, yang siap bahawasanya itu yang pertama dulu kena sampaikan, akidah. Beriman kepada Allah, beriman lah, tapi beriman dengan sebenar-benar iman lah. Bukan maksudnya Tuhan tu ada anak, Tuhan tu melahirkan, tak ada. Seperti mana apa yang mereka sifatkan. Subhanallah amma yasifun. Allah Ta'ala ini Maha suci daripada apa yang mereka sifatkan. Bagi tahu dia sifat-sifat Allah yang sebenar-benar yang layak disembah. Kemudian bagi tahu dia, kata Rasulullah, aku adalah utusannya. Sebab kalau tak terima Rasulullah sebagai utusan Allah, mereka tak sempurna Islam. Kan? Sebab itu boleh tengok dalam top apa Dr. Zakir Naik kan, di luar negara kadang-kadang ada orang cuba berdiskusi kan dengan dia. Ada seorang dia beritahu, aku ni bukannya tak percaya
tentang agama Islam, aku membenarkan Allah. Dia tak ada anak, tak ada apa semua, dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan aku juga percaya tentang kedatangan Nabi Muhammad. Jadi Dr. Zakir Naik dia kata, kamu dah Muslim. Kalau kamu percaya dua benda ni, kamu dah Islam secara otomatik. Cuma nak lengkapkan dia, kamu kena bersyahadah. Itu lebih mudah Islam. Apa yang susah-susah masuk Islam, dia dah yakin dua benda tu, Islam dah. Cuma tinggal lafaz. Lafaz dengan tu dia ajar. Tengok orang muda nak dakwah, tak payah nak kata nak susah-susah. Kadang-kadang orang-orang kita ni dia tak tahu metod dakwah, kan? Tak tahu metod dakwah. Sebab itu kita kena belajar metodologi dakwah macam mana. Kadang-kadang orang bukan Islam tu, dia bukan tak percaya Islam, tapi dia tak percaya orang Islam. Kita ni sampaikan Islam ni bukan cara yang Islam suruh. Kadang-kadang bercampur aduk dengan perkara-perkara yang mungkin kurang penting. Ada dalam Islam tapi kurang penting. Nak masuk Islam, kena sunat lah, kena apa, orang takut masuk Islam. Nak masuk Islam, cerita benda-benda yang apa tu, benda-benda yang orang kata bukan asas akidah. Kena potong tangan lah, mencuri lah, apa semua. Jadi itu semua tak apa-apa penting. Penting sampaikan tentang ma'rifatullah, kenal Allah tu siapa. Orang kalau dah kenal Allah, dia takkan hirau dah syariat, dia akan terus patuh. Kalau dia kenal Allah, dia terus patuh kepada undang-undang yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang kenal melalui syariat, dia tak kenal Allah, susah. Itu kadang-kadang orang orientalis dia kritik Islam ni sebab dia tak kenal Allah sebenar. Kasih sayang Allah, rahmat Allah dia tak tengok. Tengok di undang-undang Islam dikatakan berat sebelah lah, zalim dan sebagainya. Sebab dia tak dimasukkan iman, tak ada iman. Jadi dalam hadis ini Nabi suruh sampaikan perintah solat, mesti kena sampaikan. Kalau kita, anak kita, isteri kita, walaupun dah solat, ajarkan dia tentang solat sebenar, erti solat sebenar. Jiran tetangga kita, kalau non-Muslim, sampaikan. Dia nak terima, tak nak terima, itu lain hal. Yang penting sampaikan. Ni azan 5 waktu, hai azan, tapi kita tak pernah pun terjemah apa maksud azan tu. Jiran kita azan untuk suami apa ke, bawa-bawa dengan dia, ceritakan apa maksud. Tahu tak apa maksudnya? Bukan nak paksa masuk Islam, bukan tak, tapi kena sampaikan sahaja. Kadang-kadang orang kita ni Islam, kita rasa sensitif nak sampaikan. Tapi kadang-kadang kalau perkara-perkara yang tidak penting dalam WhatsApp tu mudah saja kita nak forward, kan? Tapi benda yang Allah suruh untuk sebarkan Islam, kita rasa betul berat atau sensitif. Demikianlah apa yang Allah Ta'ala suruh biasanya tak berat di nafsu kita untuk melakukan. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ara'aytum law anna na'ran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'un? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fazalika mislu salawatil 5 yamhu Allahu bihinna al-khataya. Ini semua hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebenarnya kitab ni ringkasan Riyadhus Shalihin. Sebenarnya dia tebal, kan?
Riyadhus Shalihin ni, tapi dia diringkaskan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani ini. Dia ambil riwayat Imam Bukhari dan Muslim saja, kumpul dalam sahih. Jadi hadis buku-buku yang ada dalam kitab ni semua sahih, tak ada satu pun berdarjat hasan atau dhaif, semuanya adalah hadis yang sahih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa pendapat kalian jika sebatang sungai mengalir di hadapan pintu rumah salah seorang daripada kalangan kalian, lalu dia mandi di situ sebanyak 5 kali sehari, adakah terdapat kotoran yang masih berbaki di tubuhnya? Mereka, yakni para sahabat, menjawab, tentu tidak ada sedikit pun kotoran yang tinggal. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, seperti itulah perumpamaan solat 5 waktu, di mana Allah akan menghapuskan segala kotoran-kotoran dosa yang ada padanya. So hari-hari kita memang lakukan dosa, tuan-tuan, hari-hari buat dosa. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kata hadis qudsi. Allah SWT berfirman, sesungguhnya kamu ni wahai anak Adam, siang malam buat dosa. Aku tahu, Allah tahu apa yang kita buat, apa yang kita sembunyikan daripadanya, sembunyikan daripada manusia, sembunyikan daripada Tuhan, tapi Tuhan Maha mengetahui. Allah kata, fastaghfiruni aghfir lakum, bersegeralah kamu memohon keampunan kepadaku, dan saya aku akan ampunkan. Salah satu kaedah untuk Allah SWT mengampunkan adalah kita melaksanakan kewajipan-kewajipan. Benda kewajipan yang paling penting sekali. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, ada orang nak melakukan amal soleh tapi dia terkena belitan iblis. Sebab apa? Kerana dia tak ada ilmu. Ada orang dia nak bertaubat, tuan-tuan, dia nak bertaubat, tetapi dia hanya melakukan perkara-perkara sunat, dia utamakan perkara sunat, perkara wajib dia tidak indahkan. Nampak tak, tuan-tuan? Kadang-kadang orang yang tak ada ilmu, dia nak bertaubat, taubat, semua-semua taubat, istighfar, baguslah, solat sunat taubat, doa, semua-semua kepada Allah. Tapi sembahyang subuh kantoi kadang, ataupun solat 5 waktu dia tidak indahkan, dia lewat-lewatkan. Tapi benda-benda sunat bagus, baca Quran, solat taubat bagus, bangun sembahyang qiyam. Lepas tu kita kena tengok keutamaan fiqhul awalawiyat. Kalau kita betul-betul nak berubah, kita perkasakan benda wajib, di samping kita perkasakan benda sunnah. Kalau kita baru nak mulakanlah benda wajib, perkasakan benda wajib. Saya ni nak bayar sedekah, Ustaz, saya nak bertaubat. Kamu dah bayar zakat belum? Bayar zakat dulu, jangan nak sedekah, bayar zakat dulu. Kalau kamu ada harta kelebihan, bayar zakat. Kiralah berapa banyak kamu hutang, bayar zakat, utamakan dulu. Nampaklah, ada orang kadang-kadang keliru kan, dia nak buat benda-benda yang sunat. Ada kadang-kadang nak bersedekah bagus, saya nak cari mana dia orang fakir miskin. Sebelum kamu cari orang fakir miskin, ada tak di kalangan kaum kerabat kamu, saudara mara kamu yang susah? Yang itu bantu dulu, jangan cari orang jauh kan, cari orang dekat dulu. Ada tak kaum kerabat, adik-beradik, anak saudara yang susah hidup ni? Cari itu dulu. Nabi pun sebut kan, disebut dalam firman Allah, wa atizal qurba haqqahu, dan hendaklah dia menyampaikan, menginfakkan hartanya kepada
kaum kerabat dia. Allah Ta'ala sebut pertama sekali orang yang paling rapat dengan dia, satu ibu dengan dia. Mana saya dulu. Tengok aulawiyat dalam buat amal soleh. Tengok sekeliling kita dulu. Ni tak bantu orang jauh tapi orang dekat tak tengok. Sama juga kita tengok pada orang taubat kan dalam drama. Asalkan taubat dia, tengok dalam sembahyang kan, mesti sembahyang kata toko biasa kan. Biasalah. Lepas tu itulah question taubat mesti macam tu lah. Jadi dia nak tunjukkan taubat tu hanya itu. Sedangkan dia boleh buat amalan-amalan kewajipan, utama kewajipan. Bukan hanya solat-solat sunat, tapi solat wajib perlu diutamakan ya, sebelum melakukan sunat. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, dia pernah ditanya apa ciri-ciri orang soleh, paling minimal orang soleh. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kalau satu orang pemuda di zaman ini melaksanakan solat 5 waktu, kemudian dia tak tambah amalan sunat pun, solat 5 waktu bagus, pergi sembahyang, kalau dapat jemaah lah kan, itu paling afdal. Dia jaga sungguh-sungguh kan, kemudian walaupun dia tak tambah amalan-amalan sunat, dan dia tidak melakukan dosa besar, dia tinggalkan dosa besar, itu telah dianggap orang soleh di zaman ini ya. Walaupun amalan-amalan yang sunat dia kurang, tapi dia jaga sungguh-sungguh amalan wajib. Satu orang Arab Badui pernah tanya kepada Nabi SAW, apa yang penting, apa amalan yang membolehkan aku masuk syurga? Soalan-soalan semua, soalan-soalan yang hebat-hebatnya, yang penting. Kadang-kadang kita tanya orang ni soalan tak apa penting, sebenarnya kita tak perlukan soalan tu, kita tanya. Tapi sebenarnya nak orang menuntut ilmu ni kadang-kadang dia tanya macam-macam tujuan. Kadang-kadang nak suruh ustaz buat lawak ke apa ke kan, kadang tak ada faedah. Tapi orang baru ini tanya, apa amalan yang kalau aku buat boleh masuk syurga? Penting. Nabi kata, kamu solat 5 waktu, kamu puasa di bulan Ramadan, kamu tunaikan zakat, dan tunaikan haji sekiranya mampu. Kata orang Badui itu, aku tidak akan tambah, demi Allah aku tak akan tambah. Lalu Nabi SAW sebut, kalau kamu nak melihat, kata para sahabat, kalau kamu nak melihat seorang ahli syurga secara live, lihat pada pemuda ni. Dia kalau betul-betul dia buat benda ni wajib, sungguh-sungguh dia buat, sungguh-sungguh, dia boleh masuk syurga. Jadi kita tekankan benda-benda wajib yang ada pada kita, tekan. Bagus buat amalan sunat, bagus, tapi tekankan benda wajib, dan kita tambah dengan amalan-amalan sunat. Jangan kita banyak amalan sunat, benda wajib pun kita asyik terlepas. Ini dipanggil talbis iblis, bisikan iblis. Iblis kata, ni bagus ni, dia ada semangat buat ibadat, kita kelirukan dia. Kita nampakkan yang sunat terlebih utama daripada fardu. Dia bangun solat malam bagus, lama dah sembilan malam. Mula-mula nak taubat malam-malam sampai 3-4 jam. Dia tidur subuh kantor. Itu iblis ya, bisikan. Iblis ni dia memang sangat licik. Kalau orang yang buat ibadat dan dia takkan hasut orang yang rajin buat ibadat, dia takkan hasut seorang yang ahli ibadat ni untuk dia tak buat ibadat. Itu syaitan yang agak tak bijak lah kalau macam tu. Tapi kalau dia dapat mengurangkan sedikit walaupun satu zikir, itu telah satu kejayaan bagi dia. Contohnya kita selalu zikir ataupun istighfar satu hari mungkin 100 kali ikut dalam sunnah Nabi. Istiqamah buat.
dia takkan bisik kepada kita, dia takkan hasut atau orang hamba tu untuk tak berzikir langsung. Dia dapat kurang pun cukup lah. Okay, hari ni kau banyak urusan, kau buat 50 ke 70 pun okey. Yang penting dalam nampak. Kalau kita dah buat 70, asalnya 100 dari sekarang kita boleh buat 70, itu pun satu kejayaan bagi syaitan. Dia dapat kurangkan sikit pun, itu dah kita percayalah. Dia akan hasut sikit-sikit sampailah kita meninggalkan amal ibadat dan kita rasa tenteram. Bila kurang ibadat kita rasa tenang, itu dah rasa itu satu kejayaan. Tapi kalau kita rasa tak tenang, dia masih lagi gelisah kita ni. Dia punya kemanisan ibadat tu dah ada, susah pun nak hasut. Jadi Nabi kata, kalau betul-betul kita jaga kualiti solat kita, dosa yang kita lakukan selepas subuh tadi, lepas kita sembahyang subuh, kita buat sembahyang zuhur yang kita lakukan dengan menjaga hak-hak solat, dia akan menghapuskan dosa-dosa yang lepas. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Al-hasanat, amal-amal soleh yang kita lakukan, dia dapat menghapuskan keburukan yang ada. Sebab tu Nabi pernah sebut satu hadis, iringilah keburukan yang kamu lakukan dengan hasanat. Nabi sebut, hendaklah kamu iringi keburukan yang kamu lakukan dengan hasanat, kebaikan, amal soleh. Ada setengah yang mengatakan dengan istighfar, nescaya dia akan menghapuskan. Jangan kita buat satu kebaikan, kita tutup dengan keburukan. Itu tak boleh. Macam mana nak hapus kebaikan? Keburukan tu akan hapus. Buat baik bagus, lepas buat dosa pula, mungkin kebaikan yang kita lakukan memang hapuslah kebaikan kita. Tapi apa yang kita lakukan keburukan tadi, contoh yang baru melakukan dosa, istighfar ataupun buat kebajikan terus. Ada sebahagian orang soleh, dia telah mensyaratkan diri dia, kalau aku buat satu dosa, aku kena gandakan dengan 3 kebaikan untuk menutup dosa tadi. Cubalah tuan-tuan buat macam tu. Ini kaedah nak membelit iblis. Dia sebenarnya asal kita supaya buat dosa kan. Ada orang dia azam, kalau aku melakukan satu dosa, aku nak buat 3 kebaikan untuk menutup dosa tadi. Jadi syaitan kata, ini aku tak boleh hasut dia buat dosa ni. Kalau aku hasut buat dosa, lagi 3 triple dia akan buat. Dia pun terbelit bagi dia. Ini pun kaedah jugalah, antara yang dicadangkan oleh orang soleh kan? Itu kaedahnya. Jadi Nabi kata, orang yang sentiasa mendirikan solat, dia akan mensucikan diri dia. Solat 5 waktu, kalau kita tengok dalam diri kita, memanglah kita solat, tapi adakah kita sebenarnya membersihkan diri kita? Cuba kita tengok hak-hak solat seperti zaman Rasulullah SAW. Mereka mendirikan solat 5 waktu, mereka datang awal waktu, mereka menyempurnakan wudu di rumah dan datang ke solat. Nabi sebut dalam waqi' ketika mana Nabi cakap dengan para sahabat yang waqi' atau realitinya begitu, maka kita ikutlah solat macam mana pada zaman Nabi SAW. Sebab hadis Nabi ni dia muncul zahir mengikut persekitaran ketika itu. Dan Nabi SAW pernah suruh sahabat-sahabat bakar rumah orang yang tak mendirikan solat berjamaah ke masjid. Bayangkan tuan-tuan, kalau lah yang dikatakan oleh Nabi ni hanya maksudnya asalkan solat saja, Nabi tak suruh bakar rumah orang yang tak sembahyang jemaah. Dan kalau lah kita ni memanglah di
ramai di kalangan kita ni mesti cita dan jadi sahabat Nabi kan. Kalau lah kita jadi sahabat Nabi SAW, mungkin berapa kali rumah kita dibakar, tak sempat datang sembahyang jemaah kan. Jadi dalam konteks ini Nabi cakap orang yang mendirikan solat dengan sebenar-benarnya ikut sunnah Nabi, dia akan menyucikan diri dia. Nak dapat markah penuh lah tuan-tuan solat nak dapat markah penuh. Dapat markah penuh ni 27 kali ganda. Solat berjamaah, solat berjamaah di masjid lah, di surau lah. Berjemaah kat rumah tak boleh kena dapat 27 kali ganda. Ada setengah pandangan mengatakan, contoh Imam Nawawi kata, solat di rumah, tengok kalau dia mampu untuk solat di rumah, di masjid, tapi dia sembahyang di rumah, maka dia dapat 25 kali ganda. Sebab ada hadis Nabi kata solat berjemaah dia digandakan pahala dia 25 kali ganda daripada solat sendirian. Jadi Imam Nawawi kata ada 27, ada 25. 25 tu mungkin solat kat rumah lah, 27 tu solat kat masjid contohnya. Jadi kalau kita nak markah penuh, datanglah masjid sebab tu markah penuh kan. Sebaik-baik Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang meniru cara solat Nabi SAW. Seterusnya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan asaba min imra'atin qubla فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. Seorang lelaki telah terlanjur mencium seorang wanita yang tidak halal baginya. Lalu dia datang berjumpa Nabi SAW dan memberitahu perkara tersebut kepada baginda. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, dan dirikanlah salat di dua hujung waktu siang, iaitu pada waktu pagi dan petang, dan permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan keburukan. Lalu lelaki itu berkata, adakah ayat itu turun untuk saya? Baginda bersabda, bahkan ia adalah untuk kesemua umat saya. Hadis ni Nabi sebut berkenaan dengan kisah turunnya ayat Quran ni, berdasarkan kejadian seorang lelaki yang telah melakukan dosa. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat, antara kaedah untuk kita memohon keampunan Allah Ta'ala ini dengan mendirikan solat. Antara yang disebut sini adalah solat dua waktu, hujung waktu siang. Antaranya solat subuh dan solat asar. Sebenarnya yang disebutkan dalam ayat Quran. Sebab subuh dan asar ni orang paling berat buat berjemaah. Subuh payah nak pergi, rasa berat. Asar orang balik kerja penat, banyak abaikan. Jadi kalau boleh jaga dua waktu ni, insya-Allah waktu-waktu yang lain insya-Allah Allah selamatkan kita. Jadi nak jaga, pelihara diri kita dari melakukan dosa yang banyak. Antaranya pelihara dua waktu ni, insya-Allah akan terpelihara 5 waktu. Macam mana cara sekalipun Allah Ta'ala akan memelihara kita dan akan mengampunkan dosa-dosa kita daripada solat yang kita dirikan. Tengok amalan-amalan macam berwudu, Allah boleh ampunkan dosa. Jalan
menuju ke surau masjid, Allah ampunkan dosa, selawat ke Nabi, Allah ampunkan dosa. Apatah lagi solat yang mana dia wajib. Kalau yang sunat pun Allah boleh ampunkan dosa, takkan yang wajib Allah tak ampunkan? Dia Allah akan ampunkan dosa. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itu saja konsep kita pada malam ini. Kita sambung pada siri kuliah yang akan datang. Sekadar itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.